Seperti biasa kita akan mulakan dulu dengan fundamental analisa, technical analisa, dan kita akan cuba masuk sikit pada bahagian bookmap lah. Kalau ada yang tengah tengok di TikTok desktop yang terbaru jadi yang baru tengok kita punya TikTok desktop di bookmap view bookmap tu. Jadi ada yang bertanya tentang bookmap, cara guna bookmap. Mungkin hari ini saya akan bagi sedikit lah penerangan. Jadi sebelum kita cerita pasal bookmap, terlebih dahulu kita akan buat dulu fundamental analisa sebab benda ni penting. Sebelum ke bookmap mesti tahu pasal fundamental, mesti tahu pasal technical dan baru boleh kita faham macam mana cara guna bookmap. Sekurang-kurangnya kita tahu basic fundamental, basic analisa technical. Okay, kita persilakan Mr. Gemit untuk memulakan perbincangan hari ini arah tuju goal dalam perspektif fundamental. Dan apa yang berlaku semalam semalam ada beberapa news tergempar. Selamat pagi kepada semua dan selamat pagi kepada Sir Hafiz juga. Dah share? Ya, dah. Hari ini saya akan membincangkan serba sedikit tentang fundamental dan kemudian saya akan add sedikit benda juga kepada apa yang kita plan Kita ada beberapa plan juga tapi saya akan cerita kemudian. Saya akan senangkan kita punya fundamental analysis untuk hari ini. Jadi ada banyak perkara yang sebenarnya berlaku dan juga saya akan buka Forex Factory sekejap lagi untuk pengetahuan umum lah, bagaimana kita boleh melihat kepada apa yang berlaku dalam market sebenarnya. Jadi kita ni kita semalam juga tahu yang baru-baru ni one of the latest news kita tengok ada Queen Elizabeth telah meninggal dunia juga kan. Jadi itu adalah satu news yang sangat-sangat hottest lah sebenarnya. Kalau kita lihat dekat Forex Factory ni kita dah boleh tahu dah it's one of the hot news juga. Jadi ianya pasti akan memberikan impact lah kepada pound lah Tapi hari ni kita nak bincangkan tentang bagaimana banyak news ini boleh sebenarnya impact kepada market kita sebenarnya Jadi kalau siapa nak tanya ke pasal GBP USD ke apa ke, semua boleh bertanya tiada masalah Dan saya nak mulakan lah. Boleh. Message ni show everyone je. Ni orang dalam tu. Ni chat dengan semua orang. Chat mana? Chat tu. Okey. Kita nampak dua-dua message Okey. Okey, yang kat TikTok pun boleh tengok lah apa yang tengah berlaku lah kat yang sini. Dekat TikTok pun boleh tanya kita akan tengok juga pertanyaan di TikTok dan juga di Google Meet Okey. Jadi kita pergi kepada kalender dululah Okey. Jadi kita tahu hari ni kita ada 99 hari bulan kan. Tapi kita boleh bincangkan apa yang telah berlaku semalam Sebenarnya daripada apa yang kita jangkakan memang USD menguat semalam USD memang menguat semalam dan dikatakan yang bahawa FOMC member Brainerd ni sebenarnya yang dia adalah salah satu member di FOMC, tapi yang paling kuat kalau impact dia adalah daripada Powell J Powell Kalau mana-mana kalau setiap orang kalau melihat kepada J Powell punya statement, makanya J Powell punya statement impact dia lebih kuat lah sebenarnya Tapi kita jangan menghiraukan jugalah pasal FOMC
benda ni, kerana apa-apa daripada FOMC ni boleh mengonfirmkan boleh confirmkan apa yang Jay Powell kata, dan juga boleh memberikan kita serba sedikit tentang apa yang akan berlaku dengan US dollar. Jadi seperti yang kita lihat ni untuk FOMC semalam, kita telah mendapat konfirmasi dan banyak investor juga telah sebenarnya mengkonfirmkan telah confirmkan yang bahawa di dalam September ini pasti akan ada 75 basis points yang akan dinaikkan dalam interest rate mereka. Sekiranya interest rate naik sekiranya interest rate mereka naik, apa yang akan berlaku ialah US dollar akan naik juga. Kerana apa yang berlaku ialah mereka ni tengah cuba untuk menguatkan US dollar mereka. Dan seperti yang kita dapat lihat juga, kita ada lagi satu news yang dipanggil sebagai unemployment claims. Unemployment claims ini adalah lagging indicator. Lagging indicator ni mempunyai impact sebanyak 2 ke 3 kuarter. Kalau satu kuarter dah lebih kurang 3 bulan lebih kurang 4 bulan. Jadi kalau dia mempunyai 2 kuarter ataupun 3 kuarter, maknanya kita tahulah dia punya impact dia lamalah sebanyak 9 bulan jugalah. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kita tahu unemployment claims dia lebih kurang daripada apa yang mereka jangkakan. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang baiklah. Orang tu adalah baik bagi unemployment claim claim untuk US. Betul. Betul, sangat betul. Jadi begini kita dah tahulah yang sebenarnya memang US dollar menaiklah. Memang ada pengukuhan terhadap trend dia sebenarnya. Jadi kita lihat kalau kita lihat kat TradingView juga semalam. Boleh ada. Ini. Okay, ni analisa gold indeks patutlah semua. Tak apa, enter je. Dah betul lancar. Okey, ni adalah XAUUSD. Kalau kita pergi kepada ni daily ni daily apa yang berlaku daily. So semalam ialah 8. Tengok ni lah. Itu susah sikit. Tak apa. Saya tak apa. Pakai ni semua. Mana? Tak apa, saya boleh tengok. Tak ada masalah. Kita ada untuk ni punya. Ni kan. Ni DXY. Saya nak tunjuk untuk gold XAUUSD. Sebab kita fokus sana. Okey. So jadi seperti yang kita dapat lihat dekat sini ialah daily. Jadi daily kalau kita tengok dekat sini 9, sini adalah 8 semalam kita mempunyai penurunan Kalau kita tengok pada news yang sebelum ni pada pukul 8.30 tu, kalau kita pergi kepada 1 hour. Okey, 1 hour kita tengok dekat 8 Tengok apa yang berlaku 8 September. Tengok sini 20 20 dah pukul 8 dah. Kemudian dekat sini pun 22 dah pukul 9 dah. Sini dah pukul 11 dah. Jadi kita tahu daripada range ini kita boleh tengok daripada range ini memang berlaku satu penurunan memang berlaku satu penurunan. Jadi kita tahu yang sebenarnya impact daripada unemployment claims itu memang ada campur dengan investors punya confirmation yang mengatakan yang bahawa mereka akan menaikkan interest rate sebanyak 75 basis points. Jadi memang ada penguatan lah atas US dollar. Jadi begitulah kalau kita nak tengok apa yang jadi. Tapi hari ni kita nak tengok apa yang akan berlaku pada hari ni. Kalau untuk hari ni, untuk Friday Okey. Jadi kalau kita lihat, kita tengok yang mana-mana yang berkaitan dengan US dollar. Okey, dengan US dollar. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kita tidak mempunyai banyak high impact. Tapi kita jangan kita jangan leka kerana kita ada banyak tentang ada Sabtu pagi. Sabtu pagi
Satu pagi. Ngam pukul 12 ngam pukul 12. Ya. Jangan leka kan. FOMC tu. FOMC ni. Dua lah tu. Dua pula. So jadi ni apabila ada FOMC, Dua ni orang lah speech lah. Dua. satu Josh, satu Waller. Dia tengok mana satu lebih kuat. Tapi memang akan impact sampai ni lah, sampai Monday. Jangan MC pula kalau Isnin sampai Jumaat tu dah untung kan. Jangan hari Jumaat pula habiskan duit tu. Habiskan duit tu kan. Tak ada kecil lagi kan. Apa? Apa okey tu? Sebab ada kacau sebelah sini. Oh, Tak boleh. Boleh. Ya. tak boleh. Jadi kalau ada sesiapa ada sebarang pertanyaan, tolong tanya ya. Kerana saya akan tunjukkan ya macam mana kita tengok dan sebagainya ya, bagaimana kita predik dan sebagainya. Cara yang paling senang adalah selalu kat Forex Factory ni ya, kita boleh tahu apa high impact, apa medium impact dan apa low impact ya. Kita boleh tahu daripada Forex Factory. Tapi selalunya kita nak dapatkan lebih confirmation, kita boleh tengok kepada related news ataupun kita boleh pergi ke investing.com. Saya gunakan investing.com kerana investing.com mempunyai lebih banyak news Kadang-kadang bila kita tekan kat bawah ni, kita tengok currently no news ya, contohnya lah kan, submit related story. Okay, so jadi saya pergi ke investing.com untuk mendapatkan pengukuhan. Tapi kita boleh juga pergi ke news kat sini untuk tengok kalau kat sini pun ada satu news juga yang kita boleh tengok juga. Tapi saya selalu melihat kepada news yang cuma dengan gold saja. Sebab ni adalah news untuk semua Ya, ini adalah news untuk semua. Ya. Jadi kalau you nak something yang spesifik, kita boleh pergi ke investing.com di sini. Kemudian kita pergi di bawah news. Ya, saya biasa menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi tak apa, saya cuba Okey, untuk tunjukkan saya rasa tak ada perbezaan juga. Okey, jadi kita lihat sini dah emas. Okey. Itu yang semalam kan 17.28.15 kan. Ya, ini semua kalau siapa-siapa nak tengok pasal technical, pivot dan sebagainya lah. Itu dia dah bagi tahu secara keseluruhan mana strong buy ataupun strong sell daripada indikator tak lagi senang, tak payah letak indikator, baca je dia Baca punya saja dia punya tu. dia punya apa tu result dia. Result dia. Sangat senang lah jugalah. Kalau siapa-siapa nak tahu nanti boleh tanya lebih lah kan, kita boleh bagi tahu lah macam cara semua kan. So okay, sekarang ni kita gunakan XAU USD, memang spot US Okay, gunakan spot US. Okay, so kalau kita tengok, kita pergi kepada news news analysis, tekan news. Okay, tapi kita tunggu dulu. Okay, third news and analysis ni, kalau kita dapat lihat kat sini, copper surges on Escondida strike and gold steady. Okay, jadi kita tahu gold prices has traded above weekly lows on Friday as investors digested more hawkish comments from the Federal Reserve. So maksudnya kita tahu yang investors has digested lah lebih hawkish comment, maksudnya mereka menganggap yang bahawa akan berlaku hawkish, iaitu kenaikan di dalam US dollar. Dan kalau kita dapat lihat di sini juga, kita boleh tahu gold price forecast, gold sees a downside to near 17 as US inflation hawks limelight. So macam kita dah boleh tahulah dekat sini juga yang dia ada sheer downside juga. Ya. So memang daripada dua news juga kita dah confirmkan dah memang trend memang trend dia adalah menurun untuk gold. Okay. Dan
kalau kita melihat balik kepada apa news lagi yang kita ada okey. Saya ada beberapa benda jugalah yang saya nak sharekan ya. Kerana daripada sini pun saya dah tahu dah yang bahawa dia punya gold memang akan memang akan menurun lah. Kalau saya nak bagi range saya masih tetap dengan range saya semalam, iaitu di 1710 ke 1728. Itu adalah range saya untuk satu hari ya. Jadi macam mana pun kalau nak confirmkan entry ke, nak confirmkan exit points ke, boleh gunakan boleh gunakan technical analysis lah untuk masuk dan juga keluar ya dalam range tersebut. Tapi kalau ada range-range lain pun boleh juga. Kadang-kadang technical analysis dia ada banyak range yang lain juga kan. So macam saya, kalau saya tengok technical analysis sebelum ni untuk saya lah, personally lah, saya buat support area saya di antara 1690 ke 1695, dan kemudian resistance area saya adalah di antara 1726.60 ke 1730. Itu adalah cara saya lah. Yalah. Tapi kalau saya lihat lah daripada ni, saya dah tahu dah yang bahawa memang downtrend akan berlaku lah. Ya. Dan selain daripada tu, kita juga tahu sekarang ni di China juga kita dah mempunyai lockdown ya di Chengdu juga. Ya, dah mempunyai lockdown di Chengdu juga. Kerana apa yang berlaku ialah di Chengdu ni sekarang ni mereka buat lockdown, jadi ini akan menyebabkan ekonomi China juga menurun. Kerana apa yang berlaku adalah mereka mempunyai US dengan China punya tension. Ya, jadi ini menyebabkan yang US dollar akan menaik juga. Ya. Jadi ada banyak faktor-faktor lah yang sebenarnya tengah membantu untuk US dollar naik, dan kita juga perlu melihat boleh berhati-hati hari Sabtu ni. Boleh berhati-hati ini untuk kita FMC boleh tengok ni. juga result dia sebelah ni result central bank punya rate. Central bank punya rate ini adalah dia punya dia punya interest rate untuk setiap bank dia. Macam contohnya Canadian Bank, dia punya rate dia adalah 3.25%. Macam Australian dia ada 3%, USD 2.5. Interest rate untuk USD currently adalah 2.5%. Mereka sebelum ni ada cerita tahu, mereka nak naikkan ke 3.5 ataupun mereka nak kurangkan ke 2%. Kalau 3.5 dia lagi kuat lah daripada CAD. Yes, betul. Yes, betul. Tapi kalau nak naikkan sampai macam tu kan, rakyat dia pun susah. Rakyat dia pun susah. Tapi dia satu perkara lah, kebaikan dia ialah kalau dia punya interest rate naik, dia punya USD akan naik sebab mereka boleh cetak banyak duit. Demand untuk mereka naik lah, untuk USD naik. Dan kemudian baru-baru ni juga kita tahu di Rusia juga Rusia sebenarnya tengah tengah menyebabkan energy supply kepada. Dah share screen ke tadi? Dah share kot? Tak share ke? Tak. Boleh tengok tak screen semua? Tadi ada pukul 10.57 Tak boleh tengok Okey, tak apa, kita tunjukkan. Tak apa, show screen share kan. Okey. Kalau tak nampak screen ke, tak apa ke, bagi beritahu ya. Patutlah. Kena sharekan screen. Jangan tekan tu. Tak. Biar. Minta maaf Tak betul. Ya. Kita tak share screen So okey, jadi kita tahulah sekarang ni Russia ni dia tengah dia tengah mengenakan European kerana energy supply mereka. Jadi ada satu news yang baru juga yang mengatakan yang US ni dia akan menaikkan dia punya LNG supply, liquefied dia punya natural gas dia kepada European Union. Jadi ini akan menyebabkan bahawa mereka tidak akan depend kepada Russia untuk energy supply mereka. Mereka pun cari cara lah sebenarnya bagaimana untuk tidak depend lah kepada Russia sebenarnya ya. Jadi selepas kita boleh tengok lah yang semua trend ini sebenarnya membantu untuk untuk kenaikan US dollar. Jadi itu sajalah saya nak cerita
tentang fundamental analysis. Kalau ada sebarang soalan boleh bertanyalah. Tak ada masalah juga ya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada Sir Hafiz untuk bercerita tentang technical analysisnya kalau tiada soalan ya. Terima kasih. Okey. Terima kasih Segemit. Okay, thank you. Okey, daripada apa yang Segemit cerita, kita bincang pasal fundamental analysis daripada segi fundamental analysis boleh kita nampak USD tu akan menguat. Satu daripada speech yang sebelum ni, dan yang kedua mungkin akan ada berita bukan akan ada berita lah. Berita dah ada, mungkin dia punya efek tu akan berlaku hari ni ataupun minggu depan yang berita tentang kematian Queen Elizabeth. Sebab dia ada kena mengena juga dengan dia punya kenaikan USD kan. Sebab dia punya ekonomi mungkin akan drop dan USD pasangan dia mungkin akan menaik lah. Jadi dia ada orang kata apa yang dia cakap tu correlation. Dia ada correlation dia ada hubung kait saling kait Okey. Okey, daripada analisa fundamental juga menyatakan gold akan turun dan Segemit ada bagi tahu kita dia punya range iaitu 1710 sampai 1728 tapi ada peningkatan sikit yang atas 1732 ya. Tapi kita nak main selamat lah. Kita masih berpegang kepada yang sama lah. Jadi kalau macam nak cari sell tu boleh pergi ke 1732 atas sikit lah. Tapi yang TP tu 1728 tu adalah lebih selamat TP sampai dulu lah. Jangan TP-nya keluar daripada range, nanti dia reversal balik langsung tak dapat Okey. Ni yang TikTok tu, yang pada yang TikTok tu kejap lagi kita tengok dua-dua kita tengok fundamental, technical dan juga bookmap Okey. Okey, kita tengok daily dulu macam biasa kita akan tengok daily. Besarkan skrin sikit. Okey, daily kita tengok yang bermula daripada bawah ni adanya engulfing lepas tu dia buat penurunan, dia bagi lagi satu engulfing dan ini adalah penurunan daripada pullback yang engulfing yang ni. Maknanya yang hari ni punya candle kemungkinan besar dia akan naik dululah. Kalau nak turun pun dia turun selepas dia naik lah Jadi itu saya punya prediction. Dan kalau kita tengok dekat sini yang paling hampir kalau kita tengok menggunakan daily jadi dekat sini pun kita boleh target adanya macam capping lah. Betul tak harga ni lebih kurang sama macam fundamental analysis punya range tadi Jadi range dia adalah lebih kurang sama dengan technical analisa Yang ni daripada support become resistant daily jadi dia adalah kuat. Sini support become resistant, yang sini kalau kita tengok dia ada shadow ni sebenarnya adalah di temping kecil, mungkin sini ada resistant maknanya ini adalah support, ini adalah resistant nanti. Ni ada resistant ni mungkin dia punya test kita boleh tengok nanti di temping lebih kecil. Jadi kita dah bagi tahu dia adalah lebih kurang sama dengan range analisa fundamental. Jadi apabila dah sama ibarat seiring lah jadi nanti kita akan buat confirmation di bookmap lah. Yang tu boleh juga kita tengok sekarang lah di bookmap, senang Jadi kalau kita tengok di bookmap
Okey, kalau ikut dekat sini memang kita tak nampak Kita tak nampak. Okey, ini kejap lagi kita masuk pada apa yang kita belajar kat sini kan. Tapi sebelum tu kita nak relatekan dulu apa yang fundamental cakap tadi lah. Jadi dekat sini ada satu grup grup Telegram grup Telegram. Saya akan tunjukkan ada screenshot tadi saya ada bagi screenshot di grup Telegram lah. Saya kena besarkan dulu. Plus tu. Ada plus kat atas. Ada. Ni. Ini terlebih besar. Tapi boleh. Sekejap. Tak, saya tak nak nampakkan dunia tu. Okey, yang tadi 35 lebih kurang Kalau 35 70 90 di atas 35 ini adalah lebih kurang betul tak? 35 okey, sini lebih kurang. Okey. Berapa tolak 11 Dia tambah lah. Tambah. Sebab ini kita tengok daripada sini. Oh. Okey. Okey, ini adalah bookmap punya apa tu? Okey, ini pandangan daripada bookmap Jadi dekat sini kalau kita tengok tadi 17.35 dia mungkin berlakunya pullback pullback Jadi dekat sini adalah 17.46 Betul 17.46. Dia kira on making long term high liquidity. Jadi kalau dia punya capping tadi 17.35 daripada MT4. MT4 adalah gold spot tapi yang ni adalah gold futures Jadi dia perbezaan dia 11 pip. Jadi dekat sini yang kita tengok ini adalah perbezaan dia 11 bukan 11 pip, 110 pip sebenarnya. Cuma kita nak senang kita tolak 11 je. Jadi 17.46 tolak 11 jadinya 17.35 Betul Betul. Okey, 17.35. Ini adalah rintangan yang tadi 17.35 ini salah satu cara bacalah. Okey, ni saya dah tunjukkan. Okey. Jadi yang benda tu ada kat atas semua tadi saya dah screenshot dia. Okey, kita dah tengok. Jadi benda ni kira ada kesamaan lah daripada bookmap, fundamental analisa dan juga technical Jadi benda ni kita boleh guna pakai. Apabila dia naik dia akan stuck dekat area sini. Mungkin ada pullback, mungkin ada reversal sikit. Dia mesti bagi chance mesti ada ni. Jadi area sini boleh kita cuba cari sell ataupun kalau kita entry ini adalah area TP Tapi janganlah ambil ngam-ngam 17.35 untuk TP. Untuk TP kena kurangkan sikit mungkin 17.34 ke 32 ke kan. 32 lah start lah 32 Jadi banyaklah juga pip dia. Memang pagi-pagi tadi memang adanya kenaikan Okey. Ini adalah daily Kalau kita kecilkan ke time frame 4 jam, kita cari ada tak support ataupun resistance yang berdekatan yang kita boleh jadikan zone. Ini kita buat line. Lepas ni kita cari zone pula Jadi kalau kita tengok dekat sini ada zone. Betul tak? Jadi sini adalah 17.35. Kalau dekat sini pun boleh juga kita guna pakai support
support ini mungkin akan jadi resistant Tapi kalau untuk lebih selamat untuk cari entry, ini adalah area TP untuk cari entry mungkin kita apabila ada news kita tak boleh ambil dekat sini cari entry. Sebab dia news dia boleh lajakkan Jadi untuk selamat apabila ada news kita akan gunakan shadow untuk cari. Ini adalah tempat yang sebelum-sebelum ni je. Dia akan reflect balik tempat yang sebelum ni. Dia banyak kali langgar baru dia boleh ni boleh pecah. Jadi ini adalah area atas daripada yang ni lah. Sebab gold dia akan main jarum. Biasa dia akan main jarum. Jadi ini adalah area kita tunggu untuk kalau nak buat sell ke apabila ada news. Kalau tak ada news dia sampai sini boleh juga kita ambil dekat area sini je 17.35 ke 17.40 ke, tak perlu nak tunggu sampai atas ni. Bila ada news je kena tunggu sampai atas. Okey, ni kita dah bagi yang 4 jam punya target. Yang first dekat sini lah sampai shadow-shadow ni je. Yang sebelum ni ini dia punya yang first kita ambil TP. Kalau dia tembus maknanya dia akan pergi naik atas. Jadi dekat sini dah banyak kali adanya percubaan untuk ditembusi. Dah ada banyak percubaan. Satu, dia test kat sini, ini ada retest kat sini, dah pecah shadow Tapi kalau dekat time frame yang kecil, sini dah ada body. Jadi kemungkinan besar ni akan pecah. Dia akan pecah. Dia akan pergi dekat yang area sini. Ini adalah support become resistant sampai di time frame daily Jadi dia kuat untuk sampai sini. Bila ada news, dia akan terlajak sikit sampai sini. Bila ada news, baru kita boleh cari sell atas ni. Kalau tak ada news, kita boleh cari sell dekat bawah-bawah je. Jadi okey, saya dah terangkan daripada daily 4 jam dan kita tengok macam biasa yang 1 jam punya. Okey, yang 1 jam punya kita akan ambil 1 jam pertama. 1 jam pertama punya shadow dan body Jadi ini adalah 1 jam pertama punya, iaitu kita tengok dekat bawah ni kan. Pukul 6 pagi tengok dekat bawah ni 6 pagi. Jadi kita ambil shadow. Ambil shadow maksudnya ambil height yang paling tinggi dan yang paling bawah lah. Biasanya yang paling tinggi paling bawah tu shadow je. Kan ini adalah dia punya ni range wave zone. Okey. Yang tak tahu lagi tu ini kita panggil lah wave zone. Tapi nama betul tu mungkin ada lain kan. Kita nak samakan dia punya istilah dengan bookmap lah, senang kan. Bookmap ada wave line. Okey, dekat sini target dia akan try dekat sini. Dan apabila katakan dia tak nak pergi sini, dia mungkin akan patah balik dekat area yang sini, area bawah. Ataupun mungkin dia boleh pergi naik atas, dia akan habiskan sampai ke atas, lepas tu dia akan turun. Kita tak tahu Tunggu dia naik dulu, lepas tu cari sell lah. Okey, bila cari sell, TP dia yang paling selamat adalah di area ni, wave zone ni. Wave zone ni. Ni adalah area yang paling selamat untuk TP. Sebab kita dah target untuk untuk USD strong jadi gold akan cuba drop balik. Dan sekarang ni waktu untuk kita trade gold sekarang ni dah tak menentu Kita tengah tunggu dia nak buat kenaikan balik, tiba-tiba dia turun balik Jadi agak sukar Jadi kita dah bagi range yang paling dekat dan relevan lah. Kita bergantung ataupun kita kumpulkan data technical, fundamental dan juga bookmap Jadi sekarang ni tunggu je dia naik atas. Paling last dia mungkin kita akan cari ke shadow macam ni yang saya tandakan ni. Lepas tu baru kita cari entry sell Kalau dia stuck dekat sini baru cari entry sell. Kalau ada reversal pattern lah. Kalau tak ada dia bagi continuous, maknanya kena sambung lah. Kena sambung.
Tapi bila dia naik-naik pun dia akan turun balik. Tapi saya rasalah kemungkinan dia akan sampai dekat sini, dia akan turun balik sebelum dia nak naik. Tapi kalau news pada malam ni menyatakan FOMC kata USD strong, maknanya mungkin sampai dekat area sini dia akan turun bawah. Nak tak nak dia akan sampai dekat ni. Jadi siapa yang terror cari entry sell, nak TP, biar je sampai sini. Jadi ini untuk technical yang kita sepadankan dengan fundamental dan juga bookmap. Okey. Kalau kita tengok kepada ni dah lama saya tak sentuh AO Awesome Oscillator, ini adalah bukit ni adalah buyer ni adalah buyer, kekuatan dia adalah buyer. Dan sekarang ni dia buat penurunan, yang ni adalah penurunan pullback, dan ini apabila dia naik dia akan jadi balik area buyer. Ini ada risiko untuk dia turun sebab ni wilayah seller. Bila dia naik, mana kekuatan dia akan kembali. Kalau kita tengok dekat sini, dekat sini katakan low, ini dia buat high, ini dia buat high low, ni dia buat high high, yang ni dia buat high low balik, dan kemungkinan ini akan buat high high. Kalau dia dapat pecahkan dia setiap kali dia naik atas, dia akan cuba lagi naik. Jadi kalau ikutkan saya punya target berdasarkan chart ataupun analisa technical market structure. Kalau market structure dia macam dia nak pecahkan lagi. Dia nak pecahkan lagi mungkin sampai atas ni. Jadi itu semua kemungkinan kita perlu juga tengok kalau ada news yang kategori apa tu? Coincident. Jadi kita kena tengok. Coincident ni dia boleh lajakkan dia punya movement. Katakan kita target sampai sini, ada coincident yang menyatakan gold week, makanya dia akan terus naik dulu. Lepas tu nanti malam nanti katakan FOMC dia beritahu USD strong, maknanya lepas atas ni nanti sampai ke ni dia dah buat penurunan balik. Jadi kalau penurunan tu mungkin dia buat high low lagi. High low. Jadi sekarang ni dah high low sini. Kalau kita tengok separuh kalau ikut calculation ataupun kita tarik ni lah, tarik ke barangkalian Fibonacci ni. Jadi kalau kita tarik, dia dah pergi 50%. Tarik daripada shadow sampai yang paling bawah ni. Jadi kena naik atas sikit. Ambil shadow tu shadow. Okey. Dalam kenaikan apabila dia buat penurunan, dia minima dia 50% yang ni 50%. Kalau yang ni maksimum ni lebih kurang 75% penurunan. Jadi 50% ke 75% ni sebenarnya ni adalah area pullback lah. Walaupun besar sebenarnya boleh kecil kan. Sini kecil kan. Jadi ini adalah area pullback yang kali hijau ni. Jadi kalau kita guna market structure high low, mana high low dia mesti berada di area yang hijau ni. 50%, maksimum 75%. Jadi dia kuatlah untuk naik. Tapi kalau dah sampai ke bawah, dia tak jadilah. Okey, yang ni first target sini InsyaAllah dia boleh sampai juga sini. Dia boleh cucuk juga sini untuk hari ni. Ni paling minimal lah. Kalau dia nak lajak tu, itu bonus lah. Jadi yang sekarang buy je dulu. Jangan cari sell. Sebab ini sekarang ni tengah naik. Ini adalah impact daripada yang semalam. Ini adalah yang semalam. Lepas tu dia news dia buat penurunan. Dan penurunan yang orang kata macam mendadak tu, iaitu waktu news tu, dia punya impact selepasnya ataupun hari selepasnya, dia akan kembali balik. Ini yang saya punya teknik jugalah. Okey, dia akan kembali balik ke tempat di mana dia start.
Di mana dia start masa news tu dekat mana? Kata masa news tu dekat sini news kan. Lebih kurang lah kan. Jadi dekat mana dia movement yang laju tu, maknanya bila movement yang laju ada order tertinggal. Jadi dia akan patah balik ambil order yang tertinggal. Itu saya target area dia adalah area atas ni juga. Di area shadow ni juga. Lepas kita dapat sini baru kita fikir yang lain. Sama ada nak entry sell ke ataupun nak continuous buy ke di area atas ni nanti. Okay, kalau kita cek guna Fibonacci untuk tengok kenaikan daripada low, lepas tu high low dan high high. High high berakhir dekat mana Kalau nak cek lah, cek saja, bukannya kita boleh percaya terus Cek je, kita boleh pakai Fibo expansion iaitu daripada bawah ni, daripada permulaan kenaikan sampai dia punya height dan tarik bawah pergi dekat dia punya high low lepas tu kita tengok dekat mana target dia selepas itu. Jadi kalau kita tarik dekat sini, ini adalah target dia. Panjang kalau ikutkan 1763 tu maksimum tapi yang lebih baik adalah kita tengok pada permulaan sebenarnya. Permulaan kenaikan. Permulaan kenaikan adalah yang ni. Saya biasa buat daripada permulaan kenaikan daripada penurunan. Ini adalah permulaan kenaikan. Jadi pengakhiran satu wave yang panjang tu kita ambil daripada counting daripada ni Ini paling bawah. Lepas tu kita ambil dia punya height dia. Height dia adalah yang ni. Bukan yang ni Ambil yang ni. Lepas tu pullback dia ada dekat sini. Jawapan dia adalah dekat sini. Ni mungkin ada wave motif yang akan berakhir dekat sini lah. 1752. 1752 ni ada dekat map ni dia punya area dekat significant support juga, significant support resistance juga. Ni support betul lah kan. Kebarangkalian ni memang ada dia ini adalah support, ni ada resistance support significant support resistance. Ini pandangan yang jauh lah. Apabila berakhirnya satu kenaikan, lepas tu baru ada penurunan yang jauh balik. Ini target. Jadi hari ni macam dah pergi jauh je. Tapi untuk hari ni dulu fokus pada yang ni, buy dulu sampai sini dan baru boleh cari sell apabila dia sampai dekat sini cari sell bukan terus sell. Sebabnya kadang-kadang dekat sini ada continuous trend pula, pergi sampai atas ni pula. Yang lain yang ni ini untuk range hari ni sampai sini. Kalau dia news boleh pakai sampai atas untuk sell lagi di paling high lah. Okey. Saya sambung sikit untuk bookmap tu betul tu. Sebab dia dah banyak kali touch dan kita target dia akan pergi ke 1735 minima. Baru cari sell dekat area situ Jadi yang dekat Telegram pula, dekat TikTok yang TikTok tu yang nak tahu pasal cara baca bookmap saya bagi tahu ringkas dekat sini sebelum dia masuk dekat grup Telegram tu. Jadi kita backward je sini. Untuk buat backtest ke apa boleh backward je benda ni. Okey, kita tengok Okey, kalau kita tengok dekat sini dia yang ni dia tak berapa clear susah nak ajar yang dekat sini. Jadi saya tengok yang sebelum ni punya lah.
Mungkin yang dekat yang live. Okey. Ini. Okey, kita tengok yang ni. Okey, besar kan? Okey. Yang ni saya cerita ringkas pasal kegunaan bookmap kepada yang tengok TikTok tu. Sebab yang dekat TikTok tu banyak tanya pasal cara guna bookmap kan. Saya bagi yang ringkas. Dan ringkas ni pun boleh janakan hasil. Okey, kalau kita tengok dekat yang atas ni kat atas ni, ini adalah satu zone lah, zone. Dan zone ni boleh tengok dekat kita punya MT4 adakah dia ada sub resistance yang kuat kat situ. Jadi kalau dekat sini ada tunjuk 1710 1710. Jadi ini adalah 1710 di bookmap bookmap menggunakan data gold futures, dan kalau di trading di MT4 dia menggunakan gold spot. Jadi kena tolak sebelah Jadi 1710 tolak sebelah, jadi 1699 1699. Yang ni pula dipanggil long term high liquidity lah. Tapi yang ni dia punya color dia kuning sikit lah. Dia kalau betul-betul dia merah. Tapi ni kalau saya adjust dia jadi merah juga. Jadi boleh kita panggil high liquidity juga lah, sebab dia punya lot. Yang ni adalah lot, ini price sekarang. Ini adalah lot, ini price sekarang Ini harga. Ini lot order. Lot order dia ada 119 lot order. Ini calculation dia, bukan lot order yang kita tekan-tekan dekat MT4 tu. Yang ni kena darab dengan ratus ribu itu adalah nilai dia dalam USD. Satu lot pun dah ratus ribu harga dia. Jadi COB ni adalah current order book. Yang ni adalah ni instant order. Yang ni current order book yang dekat pending order. Ini adalah pending order. Dia belum masuk lagi Yang ni yang dah masuk order. Jadi kita perhatikan yang belum masuk. Jadi apabila order tu besar, ini adalah tempat high liquidity banyak liquidity dekat area sini. Dan area ni biasanya orang panggil jerung ke big boy ke apa, market maker ke, dia akan TP dekat area sini kita sebelum ni kalau kita tak tahu, kita entry sell dekat area sini. Jadi kadang-kadang dia lambat lah nak sampai baru kita nak sell. Tapi sebenarnya ini adalah tempat yang paling penting, adalah tempat TP dia akan sampai dekat area sini. Jadi kalau kita ada entry buy, TP kita boleh kita cari dekat sini. Dan pastikan kalau nak entry buy, TP dekat sini, dekat bawah dia tak ada order yang besar. Sebab apabila ada yang besar, dia boleh juga turun balik ke bawah. Jadi ini adalah long term high liquidity. Kalau dia dah hampir-hampir tu, insyaAllah dia akan sampai lah. Lebih lagi kalau dia ada order yang bertingkat sini katakan ada, di atas ada lagi besar, maknanya dia akan cepat sampai dekat sini untuk sampai ke layer atas lagi. Ini adalah long term high liquidity. Okey, yang pendek-pendek tu adalah short term high liquidity. Kita tengok contoh short term macam ni adalah masih lagi dalam kita panggil dia short term juga. Sebab dia tadi long term bermaksud dia punya line ni dia penuh satu frame dia penuh satu frame baru kita panggil dia long term. Kalau yang macam ni dia pendek, dia on making lah, dia belum lagi jadi long term high liquidity, tapi dia akan jadi sebab kita tengok dia dah merah dan dia punya lot order pun dah mula membesar. Dan lot order kita panggil yang lot order yang kuat adalah 100 lot order kat atas. Yang ni ada 94, yang ni ada 1, 2, 3. Ni dah kita kira kategori besar lah. Dan yang ni dia
Mungkin sekejap je lagi dia akan naik. Kita nak tahu kejap dia naik ke tak naik, senang je sebab ni adalah recording. Betul tak? Jadi kita pergi je ke depan, kita tengok apa dia buat. Nampak tak? Jadi siapa yang rajin tu boleh je scroll benda ni untuk buat backtest. Ni backtest dekat dekat Bookmap, bukan backtest di MT4 Tengok nampak kabur-kabur pun dia dah berjalan nampak. Okey. Tapi order tadi dia tak jadi bila dia sampai sini dia tak jadi, dia kosong Kalau kosong itu macam fake tak ada maksudnya tak ada. Lepas tu dia cuba kat bawah pula, dia buat order kat bawah pula. Kita tengok sampai dia jadi dia jadi macam dekat atas ni. Jadi bila ada dekat atas ni, target kita dekat atas kan. Lepas tu dia keluar yang ni pula. Dia cuba hampir kat sini tapi dia tak akan langgar lah. Sebab dia baru making Tengok betul tak? Tengok dia tak langgar kan, dia making. Jadi yang ni mungkin ada macam buat auto block lah. Dia kalau macam belum jadi lagi, boleh juga kita panggil macam auto block Tengok dia dah mula. Okey. Ini mungkin akan jadi long term high liquidity. Maknanya kita berada di tengah-tengah. Ni price berada di tengah-tengah. Jadi dia kita panggil sideways lah. Dan sideways dia kuat apabila ada satu line dekat tengah pula. Ini adalah line VWAP. Ini adalah dia punya average price untuk hari tu. Jadi kita tarik lagi tengok. Okey, confirm dia jadi dah jadi kat sini. Bila dia full dia, tengok sini kan. Bila kita tengok full dia pun ambil yang atas, order yang atas. Jadi order yang atas dah ni lah. Sebab ni tadi on making. Jadi bila ni making, harga boleh pergi ke atas pula. Tarik. Sebab ni jadi macam order block. Dia belum jadi lagi, dia jadi order block. Bila dah jadi, baru dia jadi long term high liquidity. Ni adalah target seterusnya. Yang dah lama, dia akan jadi magnet untuk harga naik ke atas. Okay, dekat sini boleh juga ambil anti sell, tapi kena hati-hati. Kena hati-hati juga. Kalau ada order di atas, kena hati-hati. Kalau tak ada, bolehlah cuba beberapa pip. Okey, jom kita tengok betul ke tak betul. Dapatlah beberapa pip dia turun. Kita tengok lagi. Dia naik balik, nampak. Jadi kita boleh ambil sikit. Yang ambil banyak ni kalau kita order daripada bawah buy dan TP di atas baru banyak. Kita tengok kalau bernasib baik dia turun lah. Sebab ni bawah dia ada order long term high liquidity. 113 lot dia. Tengok Okey, tengok dia hampir tak hampir harga tu. Biasa satu sebelum dia sampai bawah, dia akan cuba dulu menghampiri VWAP line. Ini line magnet line magnet. Purata harian, maknanya dia pergi juga dekat kawasan purata harian. Okey, tengok first dia pergi dulu dekat purata harian. Okey, ini adalah target apabila kita sell daripada atas. Kalau atas tak ada lagi, maknanya dia boleh turun ke bawah. Kalau atas on making, sama juga macam tadi, dia akan cuba jauhkan diri daripada on making dulu. Dia akan pergi yang bawah dulu, yang dah lama siap. Dah lama siap masak, makan dulu yang bawah. Okey. Turun naik Jadi dia akan cuba hampir lepas tu dia naik dan dia akan turun balik Jadi kalau kita tahu konsep dia, kalau dia naik dia akan turun balik dekat kawasan ni. Itulah VWAP. Dia turun balik Okey, ini kita tengok dia turun balik.
Apa yang pergi dia akan turun, kalau dia naik dia akan turun, kalau dia turun dia akan naik, pergi balik dekat line ni. Kalau kita menggunakan load order yang sesuai, kita boleh tanggung floating banyak. Kalau gold ni 100 pip macam tu boleh floating. Jadi kalau cukup, dia boleh patah balik tempat yang kita nak. Ni dah. Mana dia punya tadi? Bawah kan? Mana line tadi? Line tadi berapa? Hilangkan diri line VWAP dia. Okey, ni line VWAP 1709 Okey. Okey, dia turun balik sebab atas making kan. Ni atas ada. Okey, kita tengok dia turun balik. Pergi kat line VWAP Ini ada teknik VWAP pun boleh pakai juga 1709. Mari. Okey nampak dia turun balik dekat situ. Jadi itu adalah antara kegunaan bookmap kita tahu Pak dia nak sampai, dia pergi balik. Dia akan main-main dekat area sini juga maksudnya yang dekat sini ni adalah buy mode buy mode. Kalau dia di atas adalah buy, kalau dia bawah garisan VWAP dia adalah sell. Kalau sell dia akan cuba touch, dia akan cuba touch. Macam dia nak memecahkan support ataupun resistance lah. Itu cara dia. Kalau dia dah beberapa kali dia cuba, maknanya nanti sampai satu masa dia akan jatuh juga bawah. Kalau dia berjaya meninggalkan, itu maknanya dia strong buy lah. Dan bila dia nak turun, dia mesti ada order dekat bawah. Ada magnet untuk menarik harga turun bawah. Okey, dia cuba lagi turun. Dan akhirnya berjaya cecah. Jadi janganlah risau kalau kita trade. Gold ni dia punya, walaupun dia ganas, dia jahat ke apa lah orang cakap, dia akan patah balik Janji kita punya equity tu cukup nampak? Turun balik. Itu dah dibuktikan dia turun apa yang turun akan naik balik. Kena pula bila dia turun ada order making dekat atas jadi dia ada tarikan untuk dia pergi ke atas. Itu je lah cara dia Jadi yang dekat sini ni adalah CVD, ini juga purata purata buyer dan seller. Kalau dia kali hijau ni puratanya, maksudnya pada waktu yang tadi buyer tengah banyak. Sekarang ni bila dia turun ni akan jadi sikit, dia akan masuk seller pula. Seller color merah. Dia dah habis. Dia dah naik balik Jadi ini adalah line VWAP VWAP ni boleh berlatih gunalah. Dia bagus dipakai pada waktu Asia waktu Asia. Sebab waktu Asia ni adalah volatile dia adalah sideway dan kita boleh ambil TP dekat area apabila dia turun naik tu boleh. TP ni adalah di kawasan VWAP. Direction based on total upper dan lower level cursor. Direction sebenarnya dia bagi direction tempat tempat TP sama ada TP buy ataupun TP sell. Yang menggerakkan market tu kalau biasa dengan fundamental, sebenarnya fundamental tu adalah penggerak market sebab tu adalah ekonomi sebuah negara, dia punya result. Jadi kita kena tengok news kalau dia tak ada di schedule dia akan ada di bahagian news. Itu adalah news kategori unexpected. Itu pun dipanggil coincident. Jadi kena baca dua news sama ada yang satu schedule, satu lagi dalam bentuk news. Jadi kita tunjukkan macam yang ni adalah dalam bentuk schedule.
Kalender dia bagi tahu dah bila news tu. Jadi kita akan hati-hati. Lagi satu yang tiba-tiba harga bergerak ke buy ataupun ke sell ataupun ke lower key ataupun upper key, dia dibantu oleh news yang ni pula. Ni satu kalender, lagi satu yang ni tergempar kan. Tiba-tiba dia ada news. Ni news mata orang lain. Yang ni ni news 1 jam 1 jam setengah lebih kurang. Ni ada news. Ni apa maksud dia? Segmen. Jadi US relaxes after steep climb, Euro gains on ECB hike. Ni sebenarnya European Central Bank juga telah menaikkan interest rate mereka sebenarnya. Jadi apa yang berlaku, Euro pun telah naik lah. Tapi Euro cuma naik sebanyak 0.52% saja. So 1 jam setengah yang lepas. 1 jam setengah yang lepas lah sebenarnya. Tapi kan kalau kan kita nak gold punya ni kan, kita selalu boleh pergi ke Metals Mine dan kemudian kita boleh tengok under news ni. So kita boleh tengok lah banyak sebenarnya dia punya sini macam lebih kukuh lah, sebab you boleh tengok pasal copper, you boleh tengok pasal silver, metal. Kalau you tengok kat sini, gold production in Peru down 2.8% in July Ministry say. Contohnya 1 jam yang lepas ada penurunan. Ada penurunan lah. Ni Peru pun penting kerana Peru adalah saya rasa yang kedua dalam silver, production silver yang terbesar di dunia. Yang kedua. Kalau kita tengok dia punya gold production dia dekat dunia, dia adalah world 8 largest producing country. Dalam dunia dia adalah nombor 8. Jadi kita boleh tengoklah macam apa sebenarnya yang jadi. Kalau gold production kurang juga, ini akan mengurangkan kerana dia buat macam tu sebab dia nak menaikkan demand untuk gold. Sebenarnya dia nak naikkan gold punya ni. Tapi sebenarnya dia dia mengurangkan gold ini cuma di dalam negara dia saja. Dan dia adalah yang ke-8. Kalau kita tengok yang first, kedua dan sebagainya seperti Australia, dan juga kita boleh lihat kepada China contohnya, mereka sebenarnya tidak mempunyai sebarang news yang mengatakan pengurangan gold production mereka. Jadi begitulah sebenarnya kalau kita nak lihat lah. Coincident ni macam contohlah kalau contohlah kita nak pergi ke sesuatu tempat kalau contoh kita drive kereta, kita nak pergi sesuatu tempat, kita dah jangkakan yang kita akan sampai pada sesuatu masa itu. Tapi tiba-tiba sebelum kita nak sampai sana dah ada berlaku aksiden lah, dah tiba-tiba dah hujan lah kan, tiba-tiba terpaksa berada dekat dekat tempat rehat lah kan, contohnya lah kan. Jadi itu adalah semua benda-benda coincidence, sesuatu yang kita tidak boleh jangkakan. Tapi coincidence ni cuma untuk kita tahu ni, kita selalu boleh pergi ke latest news, latest story ataupun hottest story kan. Latest news ni kita boleh dapatkan apa yang tengah berlaku pada masa itu. Jadi sepertinya kita boleh keep track lah dekat sini, kita boleh keep track. Jadi ECB pun naikkan dia punya interest rate, even US pun naikkan interest rate dia. Jadi daripada sini kita boleh tahulah dua-dua sebenarnya naik. Tapi kalau kita tengok dalam dekat sini, dia punya kenaikan dia cuma sebanyak 0.52% sajalah. Ya. Jadi maksudnya dia tidak mempunyai banyak peningkatan lah. Dan sekarang ni kita pun tahu kan dia punya latest news dia. Kalau kita pergi kepada forex, kalau kita nak tengok pasal GBP kalau nak tengok currency, boleh tengok bawah forex factory. Memang kita tengok bawah forex factory, tapi dia tengok bawah ni bawah yang biru ni. Kalau nak tengok pasal commodities, boleh pergi bawah ni. Kalau nak tengok pasal energy, crude oil ke apa, semua boleh pergi bawah energy. Kalau nak tengok pasal crypto, boleh pergi bawah ni. So macam contoh macam hari ni kan, dia punya latest news ni memang ni yang paling hangat lah untuk GBP. Untuk dia punya tadi ada news dia dekat sini. Untuk yang
untuk apa ni untuk Queen Elizabeth kan, untuk Queen Elizabeth punya kematian sebenarnya. Kerana Queen Elizabeth punya kematian ni akan menyebabkan pound jatuh. Dan akan berlaku sedikit kemurungan juga di Britain. Sebab hari ni adalah Jumaat. So mesti ni akan extend sampai Monday lah. Pasti akan extend sehingga ke Monday. Jadi kita tengah apa ni lah, kita tengah melihat apa yang akan jadi. Begitulah. Kita tengoklah sebenarnya. Ada apa lagi? Nah, ada apa-apa lagi ke? Nak tanya ke apa ke? Ini dah buka soalan dah. Kita dah buka soalan ni. Kalau tak ada soalan ke apa ke? Ini memang dah buka speaker. Memang dah. Dia boleh dengar kita. Berdengar kan semua? Speaker diorang. Diorang Oh, diorang. Tak ada buka aja Dah saya check. Boleh? Dah. Boleh. Okay, ada soalan tak? Kalau ada sebarang soalan tolong bertanya ya. Tak apa yang malu-malu. Hari ni diam je. Hari ni main type-type je. Hari Jumaat relax je, rehat-rehat kan. Kejap lagi nak pergi sembahyang ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita undur diri dululah kepada yang join kita punya kelas hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang kepada TikTok. TikTok jangan lupa kalau WhatsApp saya untuk dapatkan link untuk grup bookmap ke grup education ke, untuk kita bagi info webinar dan juga seminar percuma sahaja. Okey, kalau ada apa-apa kesalahan kami mohon maaf. Dan kita akan cuba perbaiki lagi dari masa ke semasa. Okey, untuk yang newbie kita akan cuba minggu ni boleh ke buat ni Google Google Meet boleh, tak ada tu masalah. ataupun Ahad kan. Boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau ada request kita boleh buat ya. Oh, kita ada satu soalan juga. Sir, ada tak buat kelas khas untuk news tak? Ada. Saya plan nak buat Saturday ni. Saya plan nak buat Saturday ni sebab Friday night ni saya busy sikit. So saya akan buat Saturday sebenarnya ya. Dan bolehkah analisis fundamental selain daripada US contoh AUD NZD? Boleh? Ya, boleh. Kalau kita tengok ke kalender kat sini, kita boleh lihat banyak sebenarnya news yang ada dekat sini. Apa saya akan buat ialah, kalau contohnya Sir ni kalau ada apa-apa pairing kan yang Sir suka, contohnya Sir boleh message saya directly. Jadi apa saya akan buat, saya akan bagi satu forecast yang khas untuk Sir, pair itulah. untuk pair itu. Ya. Saya juga buat fundamental analysis dan saya juga buat technical analysis, tapi saya lebih kepada fundamental sebenarnya. Jadi kalau nak dapatkan untuk range dan juga nak dapatkan untuk news kan yang tertentu, boleh message saya. Jadi saya akan berikanlah forecast secara persendirian. Yang kita bagi hari-hari adalah major pair. Major pair. Sebab gold dia USD, jadi siapa yang ada pair dengan USD tu boleh guna pakai lah. Boleh guna pakai ya, betul. Dan saya ada lagi satu nak bagi tahu contohnya kita ada sesuatu tentang risk analysis dan juga portfolio management ya. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik kerana kita kalau kita tahu yang signal-signal yang kita berikan kepada semua klien kami adalah containing daripada forex dan juga dengan gold kan sebenarnya. Ya, jadi kita nak buat satu portfolio management di mana kita boleh menggunakan risk dia. Jadi kita boleh mengurangkan risk dia dan membuat portfolio untuk klien kami. Ya, macam contohnya kan, macam semua yang kita bagi ni dalam signal-signal yang kita bagi dalam grup ni, kita sebenarnya memang menekankan tentang risk dia. Tapi kita nak kita nak menguatkan lagi dia punya risk analysis dia. Jadi tak lama lagi kita akan sentuh juga kepada risk analysis dengan portfolio management. Ya. Kita akan masukkan lagi segmen yang akan datang lah. Akan datang ni lah.
Jadi kalau sesiapa lah kan, contohnya macam mungkin setiap orang tanya kan, contohnya saya gunakan signal tu dan kemudian at the end of the day tu kan kita tak mendapat kan keuntungan dan sebagainya. Jadi apa yang akan berlaku ialah kita ni mempunyai lagi satu segmen di dalam risk analysis ni di mana kita akan mengurangkan loss kamu. Betul. Risk client semua. Jadi memang kita tengah cuba sedaya upaya kita lah untuk provide services yang terbaik lah untuk klien kita semua. Dan mungkin in the future juga portfolio ni bagaimana, contohnya lah kalau kita dah trade gold, lepas tu kita ada lagi satu pair, contohnya USD CHF lah contohnya lah kan. So jadi apa yang berlaku ialah kalau kita dah ada gold, contohnya gold tengah membuat duit, jadi janganlah trade USD CHF. So jadi kita akan beritahu benda tu juga supaya kita ada portfolio yang bagus untuk klien kami. Jadi sebab kalau kita masuk semua signal, so maksudnya kita sebenarnya memang kita tengah win. Ya, trade real trade ni memang kita win sebenarnya tapi kita nak perkukuhkan di mana kita membuat satu portfolio di mana kita keluarkan apa-apa yang tidak akan membantu portfolio mereka dengan mengikut equity yang mereka ada. Ya. Jadi ni memang soon Ni memang soon kita akan datang. Memang soon lah. Kemungkinan kita akan buat kita akan campurkan dengan technical analysis, campurkan dengan fundamental dan juga kita ada sesuatu yang risk special management risk management. Bookmap juga ya. Kita akan gabungkan semua ilmu ini dan kemudian kita akan berikan kepada semua klien kami. Yalah, kadang-kadang kalau kita punya win ratio tinggi tapi risk management ataupun money management lah biasa orang panggil ke laut jadi boleh habis juga macam contoh Senin sampai Khamis dah bawa untung tapi hari Jumaat sepatutnya hari Jumaat kalau kita selalu loss, jadi sepatutnya hari Jumaat tak payah trade. Jadi kita nak tekankan benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu. Yes. Tapi yang ni klien kena klien kena ikut sebab yang ni sebab kita cuba yang terbaik untuk klien kami sebenarnya. Jadi kalau kita dah bagi tahu jangan trade tu, tolonglah tolonglah ya ikut Kalau contohnya kalau klien trade tu lepas tu risk tu ditanggung oleh klien lah. Ya. Jadi kita akan cuba yang paling terbaik paling terbaik untuk semua klien kami. Ya. Dan kalau ada apa-apa sebarang masalah, contohnya macam tak boleh nak untung ataupun ada masalah dengan lot management dan sebagainya, boleh refer kepada kami juga. Ya. Itu sajalah saya nak tekankan sebenarnya lah kepada semua klien-klien kami. Kita ni memang bersama kamu semualah. Terbaik lah battery service TikTok kita nak buat terbaik. Kita nak buat lagi terbaik lah. Sebab sebenarnya untuk yang baru punya news lah kan, kita punya Big Boss Well Trade HQ memang nak kami lebihkan kepada education. Maksudnya education ni kalau saya lah, education nak buatkan customer lebih untung lah, bukan nak buat rugi nak buat untung. Betul lah. Jadi itu daripada situ kita dapat tahu bila Weighted HQ lebih kepada education, maksudnya dia suka kita buat untung secara tak langsung dalam minda kita akan tahu bahawa Weighted ni bukannya salah satu company yang untung daripada loss loss client jadi dia tak kisah. Dia customer untung pun dia tetap untung. Dia punya bahagian Jadi kita ikut dia. Jadi benda tu memang bagus untuk customer bila customer untung, kita pun happy dekat situ pun kita ada untung bila customer setia dengan Weighted. Okay, sampai di situ saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Isnin. Dan kalau ada webinar Sabtu ataupun Ahad ni, kita akan bagi tahu di grup-grup di grup Telegram Bookmap ataupun di grup Telegram education untuk newbie ke macam tu lah. So kita akan info. Okey, sampai jumpa lagi hari soon lah on Monday lah. Okey. Di masa yang sama. Okey, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Bye.
Ni tutup mana? Tutup terus. Dekat mana? Boleh dekat call tu. Yang merah tu. Oh ni. Ya.